Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanun Khalida binti Muhammad Aziz, nombor matrik 049686 dari kelas 5C. InsyaAllah, pada kali ini saya akan membuat satu penilaian dan satu kritikan mengenai terjemahan Al-Quran daripada surah Luqman. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian surah Luqman ayat 15, 16, 17 berdasarkan dua terjemahan, iaitu yang pertama tafsiran pimpinan Ar-Rahman Apps Quran dan yang kedua Al-Quran Karya Bestari. Baiklah, yang pertama sekali saya akan kritik tentang laras bahasa ketiga-tiga ayat, iaitu ayat 15, 16 dan 17. Yang pertama, kedua-dua terjemahan menggunakan laras bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Namun, terjemahan pertama iaitu terjemahan pimpinan Ar-Rahman lebih mengikut budaya sasaran kerana menggunakan uslub taudih, iaitu menjelaskan lagi maksud ayat, menjadikan terjemahannya lebih jelas. Dan yang ketiga, terjemahan tidak mengandungi unsur-unsur kiasan atau ayat-ayat yang tinggi sasteranya, yang mana menyukarkan pembaca untuk memahami terjemahan. Baiklah, yang pertama sekali kita akan masuk kepada surah Luqman ayat 15. Baiklah, terjemahan pertama daripada tafsiran pimpinan Ar-Rahman Apps Quran. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian, kepada akulah tempat kembalimu kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Ya, terjemahan kedua daripada Al-Quran Karya Bestari. Dan jika kedua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, tetapi layanlah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat mengenai penggunaan ayat. Yang pertama, perkataan jahadaka. Dalam terjemahan pertama, perkataan tersebut diterjemahkan dengan maksud mendesakmu, manakala terjemahan kedua diterjemah dengan maksud memaksamu. Kedua-dua terjemahan membawa maksud yang sama. Seterusnya, perkataan fa'unabbi'ukum. Dalam terjemahan pertama diterjemahkan sebagai maka aku akan menerangkan kepada kamu. Dalam terjemahan kedua pula, ayat tersebut diterjemahkan dengan makna maka akan aku khabarkan kepadamu. Menurut kamus, perkataan naba'ah bermaksud khabar. Dalam terjemahan pertama, penterjemah memilih untuk menggunakan teknik padanan iaitu at-takafu, menggantikan maksud asal dengan perkataan menerangkan. Manakala terjemahan kedua, penterjemah menggunakan teknik peniruan iaitu al-muhakah untuk menggantikan menggunakan maksud asal kalimah, yakni khabarkan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat perbandingan ayat. Antara perbandingan ayat yang dapat dilihat adalah pada ayat ma laisa laka bihi. Dalam tafsiran pimpinan Ar-Rahman, iaitu terjemahan pertama, ayat ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya. Dalam terjemahan ini, ayatnya agak berbelit walaupun penterjemah telah menggunakan uslub taudih, iaitu dengan menambah ayat dengan fikiran sihatmu. Manakala dalam terjemahan Al-Quran Karya Bestari, iaitu terjemahan kedua, diterjemahkan dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu. Ayat ini diterjemah dengan cara yang lebih ringkas. Pada pendapat saya, terjemahan kedua iaitu terjemahan Al-Quran Karya Bestari lebih mudah untuk difahami dan dibaca. Selain itu, pada ayat wattabi' sabila man anaba ilayya, dalam terjemahan pertama diterjemahkan dengan makna dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Ayat ini diterjemah menggunakan uslub taudih, iaitu menjelaskan maksud orang-orang yang rujuk kepada Allah ialah orang-orang yang mentauhidkan Allah serta beramal soleh.
Ayat ini juga tidak berbelit serta mudah untuk dipahami. Sementara terjemahan kedua pula diterjemahkan dengan ikutilah orang yang kembali kepadaku. Ayat ini menggunakan teknik harfiah namun masih dalam kelompok semantik, iaitu maksud terjemahan sampai kepada pembaca. Pada pendapat saya, walaupun terjemahan pertama terdapat uslub taudih dan pada terjemahan kedua tiada, namun kedua-dua terjemahan ini dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Baiklah, seterusnya kita lihat pada ketepatan makna ayat. Terjemahan kedua lebih tepat maknanya kerana terjemahan tidak lari dari maksud asal dan terjemahannya lebih ringkas. Manakala terjemahan pertama pula mudah dipahami kerana banyak menggunakan uslub taudih. Tambahan pula terjemahan ini lebih berpuitis, menjadikan ayat ini lebih menarik dan mudah untuk dibaca. Baiklah. Cadangan terjemahan yang saya boleh usulkan untuk ayat ini ialah, dan jika mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, iaitu tidak tahu dengan akal sehat, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi layanlah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Hanya kepada aku tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baiklah, insyaAllah seterusnya kita akan masuk kepada surah Luqman ayat 16. Bermaksud daripada terjemahan pertama, tafsiran pimpinan Ar-Rahman Apps Quran, Luqman menasihati anaknya dengan berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara, yakni yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa Allah, yakni untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala sesuatu yang tersembunyi." Terjemahan kedua pula daripada Al-Quran Karya Bestari, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti." Baiklah, yang pertama sekali kita akan lihat dari sudut penggunaan kata. Perkataan Ya Bunayya dalam terjemahan pertama bermaksud wahai anak kesayanganku, manakala dalam terjemahan kedua bermaksud wahai anakku. Mengikut budaya orang Arab, perkataan Ya Bunayya sama maksudnya dengan perkataan Ya Ibni, yakni wahai anakku. Namun, yang membezakan kedua-dua perkataan ini adalah perkataan Ya Bunayya merupakan panggilan manja kepada seorang anak. Perkataan ini digunakan untuk lebih menunjukkan perasaan kasih seorang bapa kepada anaknya. Oleh itu, terjemahan pertama menjelaskan maksud perkataan ini dengan lebih tepat berbanding terjemahan kedua. Seterusnya, perkataan Habbatin. Dalam terjemahan pertama, perkataan ini diterjemah dengan maksud biji, manakala dalam terjemahan kedua diterjemah dengan maksud biji. Menurut PRPM, biji bermaksud batu, yakni tanah atau pasir yang mengandungi logam. Biji pula bermaksud bahagian buah yang dapat tumbuh apabila ditanam. Oleh itu, maksud yang digunakan dalam terjemahan kedua adalah tepat berbanding terjemahan pertama, kerana perkataan biji tidak sesuai digunakan sebagai penjodoh bilangan kepada sawi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dari sudut perbandingan ayat. Dalam ayat ini terdapat beberapa perbandingan ayat yang dapat dinilai. Antaranya adalah pada permulaan ayat. Dalam terjemahan pertama, penterjemah mendahulukan maksud ayat dengan Luqman menasihati anaknya dengan berkata. Sementara dalam terjemahan kedua pula, penterjemah mendahulukan ayat dengan Luqman berkata. Pada penilaian saya, kedua-dua terjemahan ini ingin menjelaskan bahawa status ayat ini merupakan kata-kata atau nasihat seorang bapa kepada anaknya. Maka kedua-dua terjemahan ini meletakkan satu penambahan makna di hadapan ayat supaya pembaca jelas dengan mesej yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Kedua-dua terjemahan ini adalah bagus, namun terjemahan pertama lebih terperinci penerangannya. Selain itu, pada ayat Innaha intaku misqala habbatin min khardalin, terdapat perbezaan bentuk penerangan dalam kedua-dua terjemahan. Dalam terjemahan pertama, ayat ini diterjemah sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat biji sawi.
Dalam terjemahan kedua pula, ayat ini diterjemah jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi. Kedua-dua terjemahan ini menggunakan uslub taudih, tetapi dalam bentuk yang berbeza. Jika diterjemah secara umum, ayat ini akan membawa maksud jika terdapat seberat biji sawi. Namun, dalam terjemahan pertama, penterjemah menterjemah ayat ini dengan menyatakan dengan jelas sesuatu perbuatan itu sama ada baik atau buruk, sedangkan dalam terjemahan kedua, penterjemah hanya menambah maksud sesuatu perbuatan untuk menerangkan makna ayat biji sawi. Akhir sekali pada ayat Innallaha latifun khabir. Dalam terjemahan pertama, ayat ini diterjemah sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi Maha meliputi akan segala yang tersembunyi. Manakala dalam terjemahan kedua pula diterjemah sesungguhnya Allah Maha halus, lagi Maha teliti. Jika dilihat terjemahan pertama lebih teliti penerangannya, sedangkan terjemahan kedua pula ayat ini hanya diterjemah secara harfiah. Namun kedua-dua ayat ini dapat dipahami dan maksudnya sampai kepada pembaca. Seterusnya kita akan lihat melalui sudut ketepatan makna. Pada pandangan saya, terjemahan pertama lebih tepat maknanya berbanding terjemahan kedua kerana terjemahan pertama menggunakan pendekatan taudih dalam terjemahannya. Sementara terjemahan kedua pula berbentuk ringkas dan padat. Secara keseluruhan, saya berpendapat terjemahan pertama lebih baik terjemahannya kerana ia lebih dekat dengan pembaca. Baiklah, cadangan terjemahan yang saya boleh usulkan untuk ayat ini ialah Luqman menasihati anaknya, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan yang baik atau yang buruk, walaupun seberat biji sawi, dan ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan, kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi amat teliti, yakni meliputi segala sesuatu yang tersembunyi." Baiklah, ayat terakhir ialah ayat 17. Daripada terjemahan pertama, "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya." Terjemahan kedua pula, "Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Baiklah, pertama kita akan lihat dari sudut penggunaan kata. Ayat ini juga menggunakan perkataan ya bunayya. Terjemahan pertama diterjemahkan dengan wahai anak kesayanganku, sementara dalam terjemahan kedua wahai anakku. Terjemahan pertama lebih dekat dengan pembaca kerana mengikut budaya orang Arab. Seterusnya, perkataan aqimis solah. Dalam terjemahan pertama bermaksud dirikanlah sembahyang, manakala dalam terjemahan kedua bermaksud laksanakanlah solat. Kedua-dua terjemahan ini menggunakan teknik peniruan, yakni al-muhakkah dalam ayat. Seterusnya, perkataan ma'ruf. Dalam terjemahan pertama diterjemahkan dengan menggunakan teknik peniruan, iaitu kebaikan, manakala dalam terjemahan kedua menggunakan teknik pinjaman, iaitu mengekalkan bentuk bahasa tersebut sebagai ma'ruf. Seterusnya kita lihat dari sudut perbandingan ayat. Dalam konteks ini, ayat inna zalika min azmil umur dapat dilihat perbandingannya. Dalam terjemahan pertama, ayat ini diterjemah sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Ayat ini kelihatan agak berbelit dan sukar untuk diterima oleh pembaca. Dalam terjemahan kedua, ayat ini diterjemah sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat ini pula kelihatan ringkas dan senang untuk dibaca. Pada pandangan saya, terjemahan kedua membawa maksud yang lebih mudah untuk diterima oleh pembaca. Baiklah, seterusnya dari sudut ketepatan makna. Pada pendapat saya, kedua-dua terjemahan mempunyai makna yang tepat, namun terjemahan pertama sedikit berbelit ayatnya. Saya berpendapat jika diolah sedikit kedua-dua terjemahan ini, mungkin akan menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Baiklah, cadangan yang saya dapat usulkan untuk terjemahan ini, wahai anak kesayanganku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, kebaikan, dan cegahlah mereka daripada yang mungkar, yakni keburukan, dan bersabarlah terhadap segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.